Bila kita dengar ceramah ataupun motivasi, kadang-kadang akan dipesan kepada kita untuk sentiasa bersihkan jiwa kita. Dan ramai juga yang tertanya-tanya, apa maksudnya bersihkan jiwa ni? Macam mana nak bersihkan jiwa yang kita tak nampak? Kita bukannya boleh ambil jiwa tu dan cuci-cuci. Kita tak nampak benda tu. So, kita tak tahu caranya macam mana kita nak bersihkan jiwa dan kita tak faham pun apa maksudnya bersihkan jiwa. So, bersihkan jiwa ni sebenarnya adalah satu usaha. Usaha kita ni yang bersungguh-sungguh nak jadi orang yang lebih baik dengan cara kita nak keluarkan sifat-sifat negatif dalam diri kita. Kita nak singkirkan benda-benda yang buruk yang ada dalam diri kita supaya kita ni bersih daripada benda-benda yang negatif, yang keji, yang hina. Semua yang tak elok, semua kita nak buang. Termasuk dengan membuang sifat-sifat yang negatif lah. Sifat-sifat yang orang selalu tegur kita, orang cakap benda tu tak elok dibuat, kita selalu buat. So kita kena buang lah benda tu. Kalau benda tu tak elok, orang tegur cakap tak elok, maksudnya dia tak baik lah untuk kita. Bila benda-benda yang negatif, yang buruk yang ada dalam diri kita ni kita tak buang, dia akan jadi penghalang kepada proses kita nak suburkan diri kita dengan benda-benda yang baik. Kita nak sihatkan minda kita, kita nak sihatkan jiwa kita, kita kena bersih daripada sifat-sifat yang buruk ataupun pemikiran yang negatif. Umpama macam you nak tanam pokok, you mesti akan letak baja yang baik-baik, you letak air, you bagi dia duduk dekat terdedah dekat matahari. So bila you bagi semua benda-benda yang dia perlukan, jiwa kita ni perlukan ataupun pokok tu perlukan, so dia akan subur, dia akan tumbuh dengan baik lah, dia akan sihat. Tapi kalau ada benda-benda macam ulat ke dekat pokok tu, dia makan-makan daun pokok tu, ataupun ada you letak chemical ke sebagai baja dia, bila benda yang tak elok you letak, pokok tu tak akan jadi sihat dan dia mungkin akan mati terus. So, bila disebut tentang pembersihan jiwa, apa yang kita kena faham adalah itu adalah satu proses di mana kita nak buang benda-benda buruk dalam diri kita, kita nak ambil yang baik-baik, kita nak wujudkan suasana yang aman dalam jiwa kita ni supaya kita tak terlalu ikutkan nafsu dan tak terlalu ikutkan kepada godaan-godaan yang tidak baik. Dan kita kena faham juga yang membersihkan jiwa ni bukan sesuatu perkara yang mudah. Kita kena ada kesungguhan. Kita tak boleh nak just halai balai buat je. Kita kena ada kesungguhan, kena ada komitmen untuk bersihkan diri daripada benda-benda yang tak elok. Dan mesti ada yang tertanya-tanya, apa sebenarnya jiwa tu, bentuk dia macam mana? Jiwa tu apa? Jiwa ni bukanlah satu organ ataupun satu anggota dalam tubuh, tapi dia sebenarnya sesuatu yang dipegang oleh Tuhan kita yang kita tak boleh nampak, tapi ada dalam diri kita ni. Dia yang memberi kekuatan kepada kehidupan kita ataupun dia yang bagi kita ada perasaan. Dia yang menyebabkan kita ada keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak. Walaupun kita tak nampak jiwa kita dengan mata kasar, tapi sebenarnya orang lain dia boleh nampak jiwa kita melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, reaksi kita. Atau dengan kata lainnya, jiwa kita ni akan dizahirkan dengan cara menunjukkan personality ataupun sahsiah kita ataupun akhlak kita ni. Orang lain akan dapat rasa jiwa kita ni macam mana. Jiwa kita ni lah punca kepada kekuatan diri kita. Macam mana kita kuat, macam itulah jiwa kita. Bila jiwa kita kuat, kita automatik akan jadi orang yang kuat. Dan bila kita ada kemahuan, itu pun berpunca daripada diri kita, jiwa kita. Kekuatan untuk mencapai kemahuan tu pun datang daripada jiwa kita. So, bila you lakukan sesuatu, you sebenarnya umpama macam tengah melukis apa yang ada dalam jiwa you. Dan melalui perbuatan tu, orang akan nampak lukisan jiwa you. So, tak kisahlah baik atau buruk, jiwa you ni akan dipamerkan melalui perbuatan, personality you ataupun you punya akhlak, you punya sifat-sifat. Ada 3 benda yang boleh mempengaruhi macam mana jiwa kita ni digambarkan. 3 benda tu adalah nafsu, hati dan juga akal.
Nafsu ni yang membentuk personaliti kita. Macam mana kita kawal nafsu marah kita, macam mana kita kawal nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu, pelbagai jenis nafsu yang kita ada, macam mana kita kawal, itu yang bentuk personaliti kita. Hati pula selalunya dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nak tahu hati seseorang tu mulia ataupun tidak, biasanya kalau dia hubungan dengan Tuhan dia jaga, maksudnya kebanyakan orang macam itulah, hati dia ni baik, hatinya orang yang penyayang, orang yang lebih memahami, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang menerima seadanya. Bila kita ada hati yang kukuh, hati yang keyakinan kita ni kuat pada Tuhan kita, biasanya kita akan mudah melahirkan rasional ataupun keikhlasan kita tu lebih tinggi, dan kita ada kemampuan untuk bimbing akal kita ni. Akal pula benda yang kita gunakan untuk berfikir secara rasional. Ada setengah orang, akal dia gunakan bila dia nampak benda tu, baru akal dia akan percaya dengan benda tu. Kalau dia tak nampak, dia tak percaya. Ada orang pula akal dia jenis suka berfikir, suka fikir kenapa benda tu jadi macam ni, kenapa itu macam tu bentuknya, kenapa benda ni macam tu, macam ni. So dia akan suka berfikir. Dan ada juga orang yang selalu berfikir dengan ikhlas dan rasional, berpandukan dengan apa yang dia pelajari, ilmu-ilmu yang dia ada, hubungan dia dengan Tuhan, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan. Dia akan kaitkan semuanya untuk berfikir secara rasional. Jadi secara kesimpulannya, hati, akal dan nafsu ni lah, interaksi antara ketiga-tiga ni lah yang akan bentuk you punya jiwa tu. Kalau you ada hati, akal dan nafsu yang berkualiti tinggi, automatik jiwa you pun ada kualiti tinggi. Dan lukisan jiwa you yang boleh dilihat oleh orang lain ni pun akan nampak berkualiti tinggi. You punya personality seimbang, cantik. Kalau ketiga-tiga benda ni tak ada kualiti, kita akan nampak personality yang bercelaru, yang tak tentu arah. Itulah dia pembersihan jiwa.